Cuba perhatikan perubahan bunyi hon kereta yang bergerak. Kenapalah bunyi hon kereta berubah apabila ia bergerak? Jom sama-sama kita carikan jawapan. Halo semua, selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Kali ini Cikgu nak kongsikan topik kesan doppel bunyi, iaitu sebahagian daripada sains tingkatan 2. Sebelum kita nak mula, kita berulang kaji sedikit mengenai hubungan kelangsingan bunyi dengan frekuensi. Sebab dia agak penting untuk memahami topik yang akan dibincangkan. Kelangsingan bunyi yang tinggi mempunyai frekuensi yang tinggi. Maksudnya mempunyai bilangan getaran yang lebih tinggi dalam tempoh masa yang tertentu. So, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi yang tajam, seperti bunyi kicauan burung. So, kesan doppel ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif antara sumber bunyi dan pemerhati atau kedua-duanya. So, pergerakan relatif adalah dalam 4 situasi dalam konteks inilah. Yang pertama, apabila sumber bunyi dan pemerhati adalah dalam keadaan yang pegun, maksudnya tidak bergerak. Situasi kedua pula, sumber bunyi dalam keadaan pegun manakala pemerhati bergerak. Keadaan ketiga pula, sumber bunyi bergerak manakala pemerhati dalam keadaan pegun. Situasi keempat, sumber bunyi bergerak bersama dengan pemerhati. Pergerakan relatif ini akan mempengaruhi perubahan frekuensi bagi bunyi. So, memandangkan kita tidak dapat tengokkan gelombang bunyi kan, cikgu akan menggunakan gelombang air untuk mewakili sumber bunyi. Okay, so kita anggapkan bahawa ini merupakan sumber bunyi yang statik atau pegun, mempunyai frekuensi yang tetap. So, kita anggapkan bahawa sekarang bunyi yang dihasilkan adalah bunyi yang pip, pip, pip atau pon, pon, pon pada kadar yang sama. Okay. So, apabila sumber bunyi ini bergerak, so akan mendapati gelombang itu akan berubah bentuk. Bahagian depan ini seakan-akan dimampatkan. Bahagian belakang pula seakan-akan diregangkan. Okay, sekarang kita kembali kepada keadaan gerakan relatif. Sekiranya kedua-dua pemerhati dan sumber gerakan dalam keadaan yang pegun, frekuensi adalah dalam keadaan yang normal. Okay? So, bunyinya kedengaran normal. So, sekiranya sekarang kelangsingan bunyi akan meningkat apabila sumber bunyi menghampiri pemerhati yang pegun. So, kerana frekuensi bunyi meningkat. Cuba perhatikan pada bahagian gelombang. Akan dimampatkan, betul tak? Bilangan getaran seakan-akan menjadi meningkat. So, bunyi yang dihasilkan mempunyai kelangsingan yang tinggi seperti begini. So, sekarang kelangsingan bunyi akan menurun apabila menjauhi pemerhati pegun kerana frekuensi bunyi menurun. Cuba perhatikan pada graf tersebut. Gelombang bunyi seakan-akan diregangkan dan bilangan gelombang menjadi kurang pada tempoh yang tertentu. So, frekuensi bunyi menurun. Kelangsingan bunyi pun menurun. Bunyi akan kedengaran seperti begini. So, disebabkan oleh gerakan relatif, kesan doppel berlaku. So, kesimpulannya, apabila sumber bunyi dalam keadaan pegun, frekuensi adalah dalam keadaan yang normal. Bunyi kedengaran normal. Apabila sumber bunyi bergerak menjauhi pemerhati, frekuensi menjadi rendah. Kelangsingan bunyi menjadi rendah. Sumber bunyi bergerak mendekati pemerhati, frekuensi menjadi tinggi.
bunyi kedengaran adalah berkelangsingan tinggi. Adakah bunyi horn kedengaran normal apabila anda menekan horn dalam kereta yang bergerak? Ya, sebenarnya bunyi horn akan kedengaran normal. Kamu boleh cubalah bila ada peluang, tapi janganlah horn kereta tanpa sebab, betul tak? Okay. So, ada tak kamu tahu bahawa kesan Doppler bukan sahaja berlaku pada gelombang bunyi, ia juga berlaku pada gelombang radio. So, di mana radar Doppler digunakan untuk mengesan objek yang bergerak. Kesan Doppler juga berlaku pada gelombang cahaya. Einstein menggunakan kesan ini untuk mengesan gerakan planet atau gerakan pada bintang, sama ada bintang tersebut mendekati bumi atau menjauhi bumi. Sekian, itu sahaja perkongsian kali ini. Terima kasih. Bye-bye.